Hari ini kita akan revisit, okey, dan sembang-sembang tentang TPAC dan SAMR ataupun kita panggil sebagai summer. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Kita bertemu lagi dalam episod yang entah keberapa. Okey, saya Profesor Majid Dr. Syahrul Mirza Ismail, Pengarah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya bersama-sama anda kali ini. Dan hari ini kita nak sembang. Bukan belajar, tapi sembang. Kenapa saya kata bukan belajar ya? Sebab benda yang saya nak sentuh pada hari ini adalah lebih kepada melihat semula perkara ataupun konsep yang telah lama ada, tapi kita nak tengok semula, nak sembang-sembang lah sama ada dengan peredaran zaman yang kian moden ya, dan dengan pelbagai bentuk teknologi terkini yang terhasil seperti ChatGPT dan sebagainya. Adakah konsep ini perlu dilihat semula? Dua konsep kita akan sama-sama telusuri pada hari ini, iaitu yang pertama adalah dipanggil sebagai TPAC, okey, TPACK, TPAC, dan yang kedua adalah summer SAMR, samar. Okey, saya suka sebut dua kali samar, sebenarnya samar je, SAMR ya. So kita akan sama-sama melihatlah kedua-dua konsep tersebut, dan kita akan lihat sama ada kita dapatkan pandangan daripada kawan-kawan saya yang mungkin free pada waktu ni ya. Kita dapatkan pandangan mereka dan juga kita sembang-sembang, dan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan menonton pun boleh sama-sama berkongsi pandangan di ruang komen di bawah ni. Okey. Alright. So kepada saya, pertama sekali saya nak mulakan dengan ucapan tahniah kepada semua yang telah memenangi soalan kuis pada minggu lepas dan berjaya menghadiri workshop saya pada 28 hari bulan, iaitu pada hari Sabtu minggu lepas ya. Dan kepada yang masih berminat, kepada yang lain yang berminat untuk join workshop saya yang seterusnya akan diadakan pada minggu kedua bulan Februari 2023. Okay, dan kali ini saya akan mengajar pula tentang bagaimana untuk membuat escape room ya, bagaimana untuk membuat escape room secara online dan digital menggunakan aplikasi dalam talian. Right, itu sahaja untuk quiz ya. So tahniah kepada yang menang. Kita akan sembangkan pada malam ini ya, tajuk berkenaan dengan TPAC dan SAMR ni. Jadi sebelum saya mulakan, saya akan berkongsi dahulu bagi manfaat penonton-penonton yang tak biasa ataupun tak pernah dengar langsung apa kebondonya TPAC dengan SAMR ni, dan tak pernah dengar. Jadi kalau tak pernah dengar, tak biasa, tak mengapa. Saya dulu pun sebenarnya masa mengajar pun awal-awal tu bila dengar tu pun macam apa benda tu. Tapi lepas tu lama-lama kita dah biasa, dia tak susah ataupun tak sukar untuk difahami pun ya. Jadi kita tengok dekat Google. Jadi sekarang ni apa-apa kita tanya Google kan. So benda semua di hujung jari. So jangan risaulah. So pergi pada Google, okey, dan typekan perkataan TPAC. This is the easiest way to learn TPAC, okey, dia keluar tu. Kalau saya tak suka terus baca yang benda-benda yang ada kat sini, saya akan klik images untuk saya senang nak faham. Dia keluar macam-macam macam ni kan. Jadi saya akan ambil satu ya untuk ni. Ini untuk manfaat orang-orang yang tak pernah tahu lagi tentang TPAC ni sebenarnya. Yang dah tahu tak mengapa, ini refresh of memories ya. Okey, jadi kalau tengok dekat gambar yang dipaparkan di skrin pada ketika ini, TPAC ni terbahagi kepada 3 komponen, iaitu yang pertama yang berwarna biru di sebelah kanan di bahagian bawah, kita panggil sebagai content knowledge ataupun knowledge pula dah, pengetahuan berkenaan dengan kandungan pelajaran yang kita nak sampaikan kepada pelajar lah ya. Dan yang keduanya yang bulatan berwarna kuning, iaitu pedagogical knowledge ataupun PK. Pedagogical knowledge ni adalah pengetahuan kita tentang
kemahiran ataupun kaedah pengajaran. Maksudnya yang warna biru ni adalah kita punya konten itu sendiri, kandungan pelajaran itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita mengajar matematik, maka matematik lah. Tapi kalau katakanlah for example kita mengajar subjek sejarah, maka sejarah lah content knowledge-nya. Kalau kita mengajar bahasa Inggeris, maka bahasa Inggeris lah content knowledge-nya. Okey, jadi content knowledge ni berbeza-beza mengikut kepada subjek ataupun mengikut kepada mata pelajaran yang kita ajar itu. Tapi pedagogical knowledge mungkin sama walaupun subjek yang berbeza, kerana pedagogical knowledge ni merujuk kepada pedagogi, iaitu kaedah pengajaran. Jadi bila digabungkan kedua-duanya, kita adalah satu benda dipanggil sebagai pedagogical content knowledge, ya. Jadi PCK ni apa? PCK ni bermakna kalaulah pensyarah itu ataupun guru itu ataupun jurulatih itu, trainer itu, ya, dia mempunyai biru dan kuning, maka jadilah warna hijau ni. Kalau dia ada warna hijau ni, bermaksud dia sebenarnya mempunyai pengetahuan tentang apa yang dia nak sampaikan kepada pelajar dia. At the same time, dia juga tahu cara nak menyampaikan, kaedah pengajaran yang bersesuaian untuk menyampaikan kepada pelajar dia. Jadi dia maknanya dia lebih baik daripada guru ataupun pensyarah yang hanya ada warna biru sahaja, kan? Selalu kalau kita sebagai guru ni, bila kita disuruh mengajar sesuatu subjek, kadang-kadang kita pun tak tahu subjek apa. Bukan tak tahu subjek apa. Kita memang tahu bahawa itu adalah subjek X contohnya. Tapi tak semestinya kita tahu cara untuk menyampaikan dengan efektif subjek X tu, ya. Katakanlah X adalah sejarah lah, ya. Kita ni tak pernah mengajar sejarah, tiba-tiba orang suruh mengajar sejarah. Pengetahuan tu, content knowledge tu kita boleh dapat. Kita boleh membaca, kita boleh buat kajian, kita dapat content knowledge tu. Tapi bila kita nak menyampaikan kepada pelajar untuk supaya dia mencapai learning objective dan learning outcome, macam mana sebenarnya proses untuk mengajar yang paling sesuai? Itulah datangnya yang bulatan yang berwarna kuning ni, iaitu pedagogical knowledge. Jadi bermakna kalaulah seseorang guru itu mempunyai biru dan kuning, maka dia dah berwarna hijau, dia dah ada PCK. Jadi itu lebih baik daripada hanya warna kuning sahaja atau hanya warna biru sahaja. Alright. Sekarang ni pula ada satu lagi, iaitu bulatan yang berwarna lilac ni, ya, berwarna lilac ni. Dia tulis sini, orang kata warna ungu, tapi saya kata ni bukan ungu, sebab ungu dia pekat, ni adalah ungu muda ataupun lilac lah, ya. Dia technological knowledge nama dia, ya. Jadi maksudnya kalaulah katakan seseorang itu ada warna biru, dia tahu apa bahan ataupun kandungan yang ingin dia sampaikan kepada pelajar, ya. Dia tahu bagaimana nak sampaikan, tapi dengan disebabkan oleh peredaran zaman, dan kita berada pada zaman abad ke-21 yang penuh dengan teknologi yang bermacam-macam, ya. Jadi dan pembelajaran kita sejak pandemik COVID-19 lebih banyak bertumpu kepada pembelajaran secara dalam talian. Ya, jadi kalau katakan orang tu tak ada yang warna purple ni, walaupun dia ada biru dan kuning, mungkin tidak begitu sempurna juga, ya. Tidak begitu, orang kata, tidak mencukupi syarat lah, kerana dia tahu apa benda dia nak sampaikan, dia tahu bagaimana nak sampaikan, tapi tiba-tiba kena suruh belajar online, kalau tiba-tiba kena PKP balik semula, dah jadi masalah sebab dia tak tahu apa-apa apps ke software ke cara mengajar online yang betul ke, dia tak tahu. Jadi itu menyebabkan nanti bulatan kuning dia pula akan jadi hilang. Sebab walaupun dia tahu cara nak mengajar sebenarnya sebelum ni, tapi bila dia tidak ada technological knowledge dalam keadaan yang memang kena guna teknologi, dia punya kuning pun akan hilang juga, ya. Alright. So jadi dia ketiga-tiga komponen ni mestilah sama-sama ada. Kalau katakan dia ada pengetahuan teknologi yang warna ini, lilac ni yang saya tunjuk ni, dan dia ada juga cara nak mengajar, iaitu dia ada kuning, dan juga dia ada lilac ni, dia kerja warna pink ni.
Kalau dia ada warna pink ni, dia hanya perlu mencari isi kandungan lah. Mungkin dia kena baca buku. Kalau mengajar sejarah, baca buku sejarah. Kalau mengajar geografi, kena baca buku geografi kan. Jadi dia kena belajar. Kalau dia ada warna lilac ni sahaja dan warna biru ni sahaja menjadi warna ungu di sini, dia bermakna dia ada TCK, Technological Content Knowledge. Dia ada pengetahuan tentang kandungan yang ingin disampaikan. Dia ada pengetahuan tentang teknologi, macam mana nak menggunakan apps, macam mana nak menggunakan perisian-perisian tertentu untuk menjadikan kelas menarik. Tetapi dia tidak ada sebarang ilmu ataupun kemahiran tentang kaedah ataupun cara menyampaikan isi kandungan pelajaran, maka tak sempurna juga. Nanti dia akan menggunakan teknologi untuk tujuan yang tidak membantu pelajar untuk mencapai learning objective. Memang canggih lah, tengok dia ada Apple ni, dia ada panggil apa ke benda tu, dia ada iPad ya, dia ada iPad, dia ada iPhone lah, apa lagi macam-macam lah yang canggih-manggih ni ya. Tapi dia tak reti gunakan secara efektif. Guna tu guna, tapi tak mencapai learning objective kerana tidak tahu pedagogical knowledge ini. Jadi inilah yang kita panggil sebagai TPAC. Ya, TPAC. Okey, sekarang ni kalau TPAC dah faham, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi pula kepada apa yang dipanggil sebagai SAMR. SAMR. S-A-S-A-M-R. Okey, bila kita type, okey, keluar begini. Saya suka ambil yang ni sebagai contoh. Di seakan-akan kita berada di tepian pantai, nak masuk ke dalam laut ya, daripada paling orang kata cetek kepada lebih dalam, dan seterusnya lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Jadi bayangkan seolah-olah kalau katakanlah for example ya, kita tidak menggunakan teknologi langsung dalam pengajaran kita bersama pelajar ya. Itu bermakna kita berada di daratan, masih lagi di daratan ya. Dan bila kita mula menggantikan sebarang komponen ataupun elemen pengajaran dan pembelajaran kita dengan teknologi, itu dipanggil sebagai substitution. The first stage of SAMR, okey. Ini bermakna kita dah masuk sikit ke dalam. Sebagai contoh, okay, nanti contoh saya beri kemudian lah kot, supaya nampak dengan lebih jelas perbezaan ni semua. Okay, mula-mula kita ganti sahaja. Lepas tu yang kedua, bila kita masuk ke dalam lagi, kita ganti dan juga kita tambah baik beberapa function dalam kita punya pengajaran dan pembelajaran tu. Maka itu menjadi satu second, itulah dia second stage in SAMR, dipanggil sebagai augmentation ya, augmentation. Yang ketiga, kita dah augment dia, lepas tu kita terus itu terus membawa kita kepada peringkat yang ketiga yang lebih dalam lagi, menjadikan iaitu dipanggil sebagai modification, di mana kita bukan sekadar mengganti komponen pengajaran tersebut dengan teknologi dan kita menambah baik, kita turut juga redesign semula, mereka bentuk semula secara signifikan pengajaran dan pembelajaran kita dengan pelajar dengan adanya teknologi tadi. Alright. Seterusnya yang keempat, kalau terus jadi lambang ke dasar tu, dah sampai pakai kapal selam dah tu kan, dia menjadi redefinition. Maknanya dia terus menukar, terus bentuk pembelajaran tadi tu yang menggunakan teknologi tu. Dia bukan sekadar dia mengganti, dengan memperbaiki function ataupun fungsi. Dia dah mereka bentuk semula dan akhirnya terus menukar terus konsep pembelajaran untuk komponen tersebut ya. Okey, sebagai contoh, baru kita pergi pada contoh supaya senang nak faham ya. Sebagai contoh, katakanlah sebelum ni kita duk mengajar student untuk menulis esei. Okey, kita menulis esei. Jadi kalau zaman-zaman no tag, bila kita zaman-zaman kita begitu nak kata jahil ke? Zaman-zaman kita tak reti nak guna teknologi tu ya, kita memang suruh dia orang tulis atas kertas.
tulis atas kertas. Itulah dia. Tak tulis atas kertas. Kalau ingat zaman-zaman kita sekolah rendah dulu, saya ni kalau zaman sekolah rendah tahun 80-an. Zaman tu cikgu kalau suruh tulis esei, tulislah dengan tangan. Okey, tulis dengan tangan dan lepas tu hantarlah kepada cikgu. Alright? Tapi bila kita nak substitute dia dengan teknologi, maka kita suruh pelajar-pelajar ni tulis esei tapi mestilah di-type. Okey. Kalau ingat masa zaman-zaman dulu, dah sekolah-sekolah menengah sikit, assignment ke apa benda ke, cikgu suruh type. Kalau sekarang memang type ajalah kan. Suruh type. So bila type tu, maknanya kita telah menggantikan komponen pengajaran kita, penulisan esei tu kepada menaip. Jadi maknanya kita menggunakan teknologi, menggantikan tulisan, kita menggunakan menaip di dalam Microsoft Word tu sebagai menggantikan penulisan. Itu sahaja. Suruh dia type sahaja, lepas tu print, lepas tu hantar. Okey. Lepas tu, katakanlah kita pergi ke augmentation pula, kita suruh dia type dan pada masa yang sama, kita ajar pelajar juga untuk menggunakan beberapa fungsi di dalam Microsoft Word seperti spelling check, word count check. Kita suruh, saya nak awak tulis karangan tidak lebih daripada 100 perkataan dan mestilah make sure tidak ada spelling mistake. Jadi caranya, lepas awak dah habis tulis, awak kena pastikan awak check dengan word count, gunakan function word count dalam Microsoft Word, dan itu akan tolong bantu untuk tengok sama ada awak dah lebih ataupun tidak. Dan lepas tu awak boleh guna spelling check untuk memastikan bahawa awak dah habis, tidak ada sebarang kesalahan ataupun kesilapan ejaan, ya. Jadi itu maknanya augmentation. Kita dah bukan setakat mengganti, kita mengganti dan kita menambah baik fungsi pembelajaran, pengajaran pembelajaran itu menggunakan teknologi. Okey, sekarang ni bila modification pula, modification ni kita kata okey, sekarang ni maknanya tadi Microsoft Word, sekarang kita nak modify menggunakan teknologi, something yang seperti Microsoft Word tapi di level yang lebih tinggi, tahap yang lebih tinggi, iaitu Google Document. Kita kata you tulis essay you dalam Google Document. Google Document ni macam Microsoft Word, tapi you boleh tulis bersama-sama dengan, alamak, you boleh tulis bersama-sama. Tak apa, boleh. Okey. Okey, you boleh tulis bersama-sama dengan kawan-kawan. Saya nak satu kumpulan, 1, 2, 3, 4, hampa 4 orang tulis satu esei. Jadi macam tu pula. Jadi maknanya kita dah memodifikasikan pembelajaran tu, di mana daripada menulis seorang, sekarang ni kita jadikan dia menulis lebih dari seorang di dalam satu dokumen kerana kita dah menggunakan Google Technology. Okey. Dan bila sampai ke tahap orang kata tahap dewa ni kan, tahap dewa dah ni, redefinition ni, dengan adanya teknologi ni kita dah boleh menukar terus cara kita nak mencapai learning objektif tersebut. Maknanya dengan adanya teknologi sekarang, mungkin katakanlah dengan adanya Chat GPT, kita bincang minggu lepas kan, Chat GPT, katakan dengan adanya teknologi Chat GPT ni, kita tak suruh dah pelajar tulis esei. Tulis esei tu Chat GPT yang buat. Hampa bagi soalan je kat dia. Dia tulis keluar semua dia punya jawapan tu semua tu. Tapi awak menilai esei tersebut, ya, menilai esei tersebut, jadi awak tahu sama ada dia salah ataupun tidak, ya. Jadi kita dah terus redefine lah, cakap orang putih lagi senang, redefine terus maksud pengajaran. So inilah dia kedua-duanya, ya, di antara TPACK dan juga SAMAR. Jadi apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Adakah benda ni masih lagi relevan? Adakah kedua-dua prinsip ataupun konsep ini masih lagi sesuai dipakai dengan zaman keadaan? Apa perkaitan di antara TPACK dan SAMAR ni tadi sebenarnya? Jadi untuk itu saya akan membuat panggilan kepada beberapa orang kawan. Okey, kalau dapat seorang tu pun dah kira bertuah lah. Kawan-kawan saya ni semuanya sibuk-sibuk belaka, ya. Tapi kalau dapat tu, alhamdulillah. Kita akan bercakap dengan mereka dan dengan pandangan mereka. Mereka ni adalah yang banyak menggunakan teknologi di dalam
kelas. So kita akan call. Kalau tak dapat, nasib lah, tak ada rezeki nampaknya. Rancangan saya pun nama impromptu. So kita memang terus impromptu try. Kalau impromptu tidak berjaya, maka itu sahajalah kita punya rezeki ya, belajar tentang summer dan TPAC ni. Right, so sekarang saya nak mula membuat panggilan telefon kepada kawan saya ni. Saya suka telefon kawan saya ni yang dalam episod bukan minggu lepas, minggu sebelum tu saya telefon dia, Dr. Tazli Azizan ni ya. Saya suka telefon dia sebab dia ni selalu mengulas tentang isu-isu begini di dalam dia punya Facebook. Saya selalu membaca lah. Jadi dia ada banyak pandangan. Saya dah cuba telefon dia dulu. Kalaulah dia free ya. Okey, jap. Hello. Hello, Assalamualaikum Dr. Tazli. Assalam. Ini yang hari itulah janji kata nak call balik tu, saya nak call balik ni, saya call daripada saya punya rancangan impromptu tu. Okey. Saya dah sebelum saya menekan telefon button dial tadi ni, saya dah mempromosikan dan memuji-muji sampai ke langit tinggi lah dah Dr. Tazli ni sebenarnya kepada penonton-penonton yang menonton ni. Okey, saya katakan dia orang, saya kata saya suka follow Dr. Tazli ni kat Facebook dia sebab dia banyak mengulas isu-isu dalam dunia pendidikan ni. So kita macam dapat nampak pelbagai sisi lah. Okey Dr. Tazli, hari ni topiknya adalah berkenaan dengan TPAC ya. TPAC dan juga summer, SAMR. Jadi nak tanya pendapat Dr. Tazli lah. TPAC ni sebenarnya adakah ianya masih lagi relevan? Hello. Hello, dengar ke? Hello. Hello, dengar ke? TPAC masih lagi? Adakah TPAC ni masih lagi relevan? Oh, okey. TPAC ni kalau kita search for teknologi, pedagogi semua tu kan? Ya, ya. Saya dengan sama model ni saya tak pernah familiar sangat. Tapi I've heard about TPAC and I would say actually sebenarnya TPAC ni sebab dia ada content, ada pedagogi and teknologi. So all of these are very important aspect lah sebenarnya sebab nak jadi a good teacher. To become a good educator, it's not only about mastering the content, but also you need to master the use of the pedagogy. Sebab different kind of approach, different kind of pedagogical punya approach will yield different kind of result sebenarnya. Jadi kalau kita, katalah kalau kita ada some content yang kita nak share, kita nak student kita master kan. So if we pick different kind of approach, contohnya ada perbezaan. Kalau kita deliver kelas kita dengan guna active learning berbanding dengan problem based learning, ada outcome yang berbeza yang kita akan dapat daripada approach yang tersebut. Contohnya kalau active learning, maybe it just help to improve the critical thinking. Tapi kalau kita guna problem based learning, it will also help with the problem solving skills, collaborative skill and so on lah. So benda-benda itu kita akan dapat juga. And of course teknologi ni it comes how do we say that, teknologi ni sebenarnya dia memudahkan kita lah, so but certain kind of approach yang kita akan pakai, kalau kita buat secara manual, dia akan agak menyusahkan, dia akan jadi menyebabkan it's taking too much time, our time lah kan. So bila ada kemunculan teknologi ni, we should be able to use it as much as possible lah. But most importantly is to understand first is once we know about the content and then the pedagogy side, barulah kita boleh decide apa teknologi apa kita perlukan untuk bantu kita. Bukan kita start dulu dengan teknologi. Kalau isunya orang start with teknologi, dia akan jadi macam satu merbah till we don't get the output right. Tapi kalau Dr. Tazli macam dia macam apa tu, adakah macam zaman sekarang ni bila kita dah ada banyak apa ni orang kata dengan technological advancement yang begitu laju dan pesat ni,
boleh tak Hello? kalau kita kata tak payahlah P tu, tech dah cukup dah. Technological knowledge dengan content knowledge pun dah mencukupi. Sebab kebanyakan perisian dengan apps ni semuanya dah tersedia. Tinggal lagi kita nak masuk kita punya content aja. Tak payah nak tahulah pasal pedagogical knowledge ni. Adakah bersetuju dengan pandangan tersebut? Strongly disagree. Strongly disagree. Okey. Sebab dia macam ni. Contohnya kalau kita sebut pasal teknologi, contohnya kalau buku test, Ha. kalau kita PDF-kan, kalau letak online, itu betul kan? Betul, betul. So, does it make any difference having a textbook yang buku dengan textbook yang dalam online content? Ya, betul. Ya, betul. Kan? Ha. Dia cerita, tapi mungkin kan dengan cara kita deliver, the way how we deliver the material, the way how the learning activities being done inside the class makes a difference. So, in order for us to kalau kita betul-betul kita nak buat a good learning activity, kita kena faham pedagogi dia dulu. Sebab Okey. kalau pedagogi kita tak faham, kita memang akan menyebabkan kita tak tahu kat mana nak kita nak scaffold student, kita nak support dia orang kat mana bila dia orang tak ada masalah, ada gap dalam pembelajaran mereka. Jadi kita very important thing yang kita kena faham lah. When actually bila kita faham tentang pedagogi tu, barulah sebenarnya kita tahu bagaimana aku nak support student aku. Macam mana aktiviti-aktiviti yang aku nak susun supaya supaya konten ni sampai kepada student. Okey. Saya ambil contoh lah. Contohnya kalau kita kata aktiviti macam think, pair, share. Think, pair, share, okey. Very simple activity. Tapi dia kena start mula-mula, walaupun simple, tapi benda tu dia tak boleh buat. Contohnya macam kita mengajar, lepas tu kita suruh student think, lepas tu terus share. Dia tak ada pairing. Dia akan menyebabkan student tu satu, bila dia suruh think, lepas tu dia suruh share immediately dalam kelas, dia akan menyebabkan dia macam dia tak nak menjawab. Kita akan ada student yang macam reluctant untuk menjawab. Sebab dia tak confident, dia tak ada confident whether dia punya apa yang dia kata itu betul atau salah. Tapi kalau macam katakanlah dah siap ada, contohnya macam Kialo ke kan, dia dah siap ada dah untuk untuk kita nak share dulu, think dulu, lepas think memang think lah, lepas tu pairing tu dah disiapkan dalam apps tu, lepas tu tinggal lagi nak share. Jadi maknanya pensyarah follow je apa yang dalam teknologi tu. Boleh ke macam tu? Boleh, tapi kalau dia tak tahu think, pair, share, dia tak tahu juga macam mana nak manfaatkan. Betul juga kan? Dia tahu think, pair, share tu apa. Kalau dia tak tahu think, pair, share tu apa, maknanya pengetahuan think, pair, share tu datangnya daripada pedagogical knowledge tu kan? Exactly. Sebab dia is part of one of the approach dalam kita panggil informal cooperative learning punya strategi. So, and then think, pair, share is not only one. There are actually plenty of it. Dan kita yang almost konsep yang lebih kurang sama. So that's why it is very important to learn sebenarnya. Kalau kita kata pedagogical knowledge dengan technological knowledge sahaja yang penting, content sekarang dah tak penting sebab kita boleh dapat content online. Boleh ke kita kata macam tu? Tapi kita juga kena bantu student untuk verify, bantu student untuk to think that whether the content is acceptable ke, verified ke tak. Itu very important juga kan. Okey. Kalau kita engineering kan, takkan kita ambil tahu tentang content. Although we don't have to know everything, although dia punya perbezaan ialah sekarang mungkin kita tak tahu 100%, tapi at least we can guide the student to the direction that they wanted to go. Sebab saya duk terfikir ni dah ada chat GPT ni, saya pun boleh mengajar subjek engineering ke apa kan, type je, lepas tu nanti saya ambil je daripada chat GPT tu kan. Boleh juga sebab chat GPT dia banyak lagi dia tak pandai sebenarnya. Okey. Jadi conclusionnya apa tu? Conclusionnya masih relevan lah ketiga komponen tu ya? Yeah, very 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 much important. All those three things are very very much important. Tak boleh lah macam tiba-tiba dari law nak engineering kan. Okey. Tapi kalau daripada law mengajar masak boleh lakon Boleh. Sebab kita dah buat. Jadi apa dia?
sebab kita dah buat, kita go through that experience, so kita boleh ajar lah. Okay. Alright. So my background has never been on education kan. I am engineering, tapi because I've gone through that experience, so it's my part of experiential learning. Yes, betul. I have to teach. Kiranya dah ada jugalah content knowledge tu walaupun tak belajar secara rasmi pun, tapi daripada pengalaman kan. Ya, betul. Okay. Punya experience kan. So that is also part of the content lah sebenarnya. Okay. So terima kasih Dr. Tazli di atas perkongsian tadi, sangat tuntas dan sangat jelas. So kita ucapkan terima kasih lah. Saya selalu kacau ni, nanti saya kacau lagi tau, sebab saya suka orang yang menerangkan dengan tuntas dan jelas dalam masa yang singkat ni. Okay, terima kasih banyak Dr. Tazli. Jumpa lagi dalam rancangan yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Okey, so seperti kata Dr. Tazli tadi, saya ulang sikit ya, kembali kepada samar tadi. Kalau ingat dia ada 4 kan, dia ada 4 aras tadi tu, daripada cetek masuk dalam lagi, lepas tu masuk dalam lagi, lepas tu masuk dalam lagi ya. So kalau Dr. Tazli kata tadi tu macam kalau lah katakan for example kita ni macam tak ada pedagogical knowledge tadi tu kan. Saya kata tak ada pedagogi lah. Kita dah ada macam-macam apps lah sekarang ni. Macam-macam software dah. Jadi software dengan apps tu tinggal lagi kita nak masukkan je bahan kita. Tak payahlah pedagogi. Dia cakap habis kalau macam tu nanti tak tahu juga nak gunakan teknologi tu. Betul lah, sebab macam contoh dia bagi tadi think, pair and share tu kan. Daripada mula-mula kita cakap dalam kelas cara bersemuka macam ni je. Okey, para pelajar semua sila fikir tentang satu soalan kita bagi kat dia. Lepas tu dia berfikir, kita suruh dia bercakap dengan kawan sebelah dia. Itu panggil pairing. Berbincang tentang isu yang kita bagi itu ataupun soalan yang kita bagi itu. Lepas tu akhirnya dia share kat depan kelas. Itu think, pair and share lah. So itu bentuk asal dia. Tapi dengan adanya teknologi, kita boleh buat benda tu secara dalam talian. Sebagai contoh, kita buat dalam Zoom. Kita suruh dia berbincang dengan kawannya dalam breakout room dulu, berdua, bersembang. Lepas tu akhirnya dia bentangkan ataupun dia bincangkan di dalam kelas kan, dekat dalam Zoom. Tapi kalau kita cuma ada Zoom, tapi kita tak pernah tahu macam mana apa itu think, pair and share, macam mana nak buat, apa fungsi dan objektif yang kita dapat daripada think, pair and share tu, tak guna juga. Sebab akhirnya nanti kita tak akan buat pun macam tu, sebab tak tahu pun itulah cara yang boleh digunakan ya. So maknanya kita boleh nampak kat sini bahawa TPACK ni sebenarnya berkait dengan samar ni. Jadi TPACK ni menunjukkan komponen-komponen yang perlu ada dalam diri seseorang pengajar pada abad ke-21. Tapi dari segi arasnya itu adalah ditentukan oleh samar. Tadi itulah, sama ada kita hanya mensubstitute sahaja ataupun kita augmentkan benda tu ya, dan ataupun kita modify, dan yang terakhir sekali kita terus cipta yang baru, terus kaedah pengajaran yang baru terus berdasarkan teknologi yang kita gunakan. So itu sahaja perkongsian kita pada kali ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara penonton sekalian. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Jangan lupa berikan komen di kat bahagian bawah ni tentang apa pandangan anda tentang TPACK dan samar ya. Apa pandangan tentang TPACK dan samar, kerana jawapan yang menarik ya akan mendapat pas percuma untuk bengkel saya pada bulan Februari nanti ya. Pada bulan Februari nanti bengkel saya berkenaan dengan membina Digital Escape Room game untuk pelajar dalam talian. So, itu sahaja perkongsian pada minggu ini. Saya Profesor Madya Dr. Syahrul Mizan Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jumpa lagi. Bye-bye.